Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tips tentang kaedah mengira pantas untuk tajuk kegravitian. Sebab ramai yang tanya macam mana kita nak kenal ataupun tengok soalan ni kita tahu nak guna formula yang mana. Jadi insyaAllah pada hari ini kita nak berkongsi sedikit bagaimana caranya. First kita terus tengok. Okey. Yang pertama ialah tentang asas jejari dan orbit. Okey, first kalaulah diberi contoh tiba-tiba ada satu satelit yang mengorbit bumi. Okey, pada ketinggian 400 km. Jadi kalau kita ada satelit okey, pada ketinggian 400 km, ni nama dia ketinggian. Tapi dalam tajuk kegravitian, kita tak berminat dengan ketinggian. Kerana apabila dia berada pada ketinggian contohnya 400 km ni, dia akan mengorbit bumi. Dan kalau kita tengok lintasan orbit ini, dia ada jejari. Jejarinya ialah R. Ni, dari sini sampai sini ialah jejari R. Daripada pusat daripada pusat barulah boleh buat lintasan orbit ni. Jadi ini yang penting, iaitu R, jejari orbit. Jadi dalam tajuk kegravitian, R kecil ni jejari orbit inilah yang penting. Jadi kalau dia bagi ketinggian, nak tak nak kita kena tambahlah dengan jejari bumi, iaitu R besar. Okey. Jadi kita tengok contoh soalan. Satu satelit berada pada ketinggian 20,200 km. Okey, ketinggian 20,200 km daripada permukaan bumi. Okey, jika dia punya jejari bumi ialah 6.37 kali 10 kuasa 6 meter, berapa jejari orbit ni? Jejari orbit ni yang kita nak kira, iaitu H tambah dengan R. Tu. H, R. Jadi kita total, itulah dia jejari orbit. So, H tambah R. Okay, H kita ialah 20,200 kilometer. Kilo tu tambahlah 3 biji kosong lagi. Okay, and then kita tambah dengan 637. 637. So, 637. 0, 0, 0, 0. Okey, saya tukarkan kepada nombor yang biasalah. Kali 10 kuasa 6 30, 306. Okey. Jadi so kita tengok jawapan dah tahu dah berapa. Kita akan dapat 26,570,000 meter ataupun kilometer. Mana-mana pun boleh lah. Okey, itu contoh jawapan. Maknanya first ialah tentang ketinggian. Tolong alert dengan perkataan ketinggian. Dalam tajuk kegravitian kita hanya berminat dengan jejari orbit R kecil. Sebab semua formula dia ada R kecil. Alright. Jadi ialah senarai formula dan kelas. Kelas apa tu? Okey, first kita tengok dulu lah. Ini ialah formula-formula tajuk kegravitian. Jadi saya terangkan sedikit. Nombor 1 dengan nombor 2. Okey, bila kita belajar daya, kita belajar daya F sama dengan MA, hukum Newton kedua. Bila ada daya, mesti ada adik dia, iaitu pecutan. Jadi, samalah juga. Nampak? Kalau kita tengok, F ialah daya graviti. G ialah pecutan. Daya graviti, pecutan graviti. Nampak tak? Beza dia apa? Beza dia buang M sahaja. Okey. Mana mouse? Alright. Nampak? Daya graviti, pecutan graviti. Ini nombor 3 ni apa? Daya memusat. mv² over R. Lepas tu adik dia, pecutan memusat. Beza ni apa? Beza dia buang huruf M sahaja. Okey, kita tengok lagi. Okey, ni daya graviti, pecutan graviti, daya memusat, pecutan memusat. Okey, kemudian ini apa? Ini ialah formula laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Disebabkan kita punya satelit ataupun planet bergerak dalam orbit yang hampir membulat, jadi jarak bulatan ialah 2 pi R, ukur lilit. Sebab tu 2 pi R over T. Nombor 6 ialah formula hukum Kepler, T kuasa 2 bahagi dengan R kuasa 3. Okey, dan nombor 7 ialah laju linear. Berapa laju suatu satelit itu, berapa laju dia mengorbit bumi. Okey, contoh. Okey, nombor 8, nombor 9. Nombor 8 ialah tenaga keupayaan graviti dan nombor 9 ialah laju lepas. Formula dia lebih kurang sama dengan laju linear, cuma tambah nombor 2 je kat sini. Jadi saya nak fokus kepada nombor 1 sampai nombor 7 dulu. Okey, sebab nombor 8, nombor 9 ni obvious lah kita kenal. Okey, saya bahagi kepada beberapa level. Alright. Untuk formula yang pertama dan kedua tu saya letak level 1. Okey, kemudian
Ini level 2, tapi 2A. Sebab apa? Sebab ini ialah level 2B. Okey, kemudian kita ada level 3A dan 3B. Maknanya saya bahagikan kepada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Kenapa saya letak level 1? Level 1 tu macam mana? Tidak ada laju, tidak ada tempoh. Kalau tengok dalam formula ni tak ada laju, tak ada tempoh. Nombor 2, dia ada laju. Maknanya kalau dalam soalan tu ada cerita pasal laju, maknanya dia dah masuk soalan nombor 2. Level nombor 2. Dan nombor 3, bila nak pakai formula nombor 3, bila ada tempoh. Jadi kita akan tengok satu per satu. Jadi dekat mana ni kita nak tengok mana level 1, 2, 3? Senang sahaja. Mula-mula kita cari dulu mana ada tempoh. Formula yang ada tempoh ialah 2 ni. Ada T, ada T. Jadi 5 dengan 6 ni ialah level 3. Nak level 2, cari yang ada laju. Mana yang laju? Ni ada laju, ini pun ada laju, ini pun ada laju. Jadi 3 formula ini ialah kategori level 2, iaitu ada laju. Habis tu yang 1 dengan 2 ni, tak ada laju, tak ada tempoh. Nampak? Ini cara kita nak kenal formula-formula. Ada 3 level. Okey. Jadi kita nak tengok satu per satu. Level 1 tu macam mana rupa soalan dia? Okey. Level 1 tiada laju, tiada tempoh. Cuba tengok soalan. Okey, hitung daya graviti yang bertindak antara kedua objek berikut. Nampak? Nak pakai formula mana ni? Tengoklah dia minta apa? Daya graviti. So, kita ada daya graviti F sama dengan G M besar M kecil over R kuasa 2 ataupun pecutannya. Pecutan macam mana? G G M buang 1M over R kuasa 2. Nampak? Jadi dalam soalan tu dia minta daya graviti. Inilah. Jadi kita pun kira. Okey. Ingat lagi tak G? Tak ingat tak apa. Dia akan bagi G Nilai G ialah 6.67. 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Okey, G. Okey, G same yang besar 50,000. 50,000. G same yang kecil 20,000. Okey. Bahagi dengan R kuasa 2. 200. Jangan lupa kuasa 2. Jadi bila kita dah kira, sepatutnya kita akan dapat 1.67 kali 10 kuasa negatif 6 Newton. Itulah daya yang bertindak. Jadi yang saya nak tunjuk ialah macam mana kita nak kenal formula mana nak pakai. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Di atas permukaan bumi, hitung pecutan graviti yang dialami oleh angkasawan. Okey, diberi bla bla bla. Sekarang dia tanya apa? Daya graviti ke pecutan? Dia tanya pecutan. Jadi, tukarlah formula kita kepada pecutan graviti macam mana? Dengan membuang seketul M kat sini. Nampak? M yang kecil. Jadi, sama juga 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 darab dengan G same bumi. G same bumi 6 kali 10 kuasa 24. 6 kali 10 kuasa 24. Okey, bahagi dengan jejari bumi 6389. 6389 kilometer. 000. Jangan lupa kuasa 2. Nampak? Jadi, bila kita kira, sepatutnya jawapan kita menghampiri 9.81 lah. Iaitu pecutan graviti bumi. Okey. Itu contoh. Level 1 punya soalan. Okey, kita masuk contoh soalan level 2, di mana level 2 ada A dengan B. First, kita tengok dulu lah. Macam mana rupa soalan A? Okey. A itu macam mana? Dia ada laju, nampak tak? Saya labelkan. Ada laju dan objeknya objek-objek yang kecil. Okey, kita akan guna A, iaitu daya memusat dan pecutan memusat mana-mana. Cuba tengok. Daya memusat yang dihasilkan untuk memusingkan objek adalah 48 Newton. Okey, hitung laju. Nampak tak laju? Dan objeknya ialah objek kecil. Okey. Jadi, dia tanya berapa laju dibagi daya memusat. Jadi, F sama dengan mv² over R. Okey, daya untuk memusingkan ialah 48. Okey, sama dengan G same-nya 2 kg. Darab dengan, berapa dia tanya? Dia tanya laju. Okey, V kuasa 2. Bahagi dengan, berapa panjang tali? 1.5. Nampak? Okey, so kalau kita kira V kuasa 2, kita akan dapat 48 darab dengan 1.5 bahagi 2. Kita akan dapat 36. Jadi V sama dengan 6 ms negatif 1. Itu contoh yang kedua. Yang pertama untuk level 2. Okey. Lagi. Tengok contoh yang seterusnya.
Sebuah kereta bergerak secara membulat dalam bulatan berjari 10 meter dengan laju. Nampak tak? Dia cerita tentang laju. Jadi ini ialah level 2. Dan objeknya ialah kereta. Itu ialah objek yang kecil. Okey, jadi kita akan gunakan sama ada formula nombor 3 ataupun nombor 4. Tengok soalan. Tentukan pecutan memusat. Jadi pecutan memusat A sama dengan tak ada M. V kuasa 2 over R sahaja. Jadi laju dia ialah 20 kuasa 2 bahagi dengan 10. So seharusnya jawapan kita ialah 40 ms negatif 2. Nampak? Okey. Itu ialah formula yang ketiga keempat yang saya panggilkan level 2. Habis tu bila nak pakai formula nombor 7? Okey. Kita tengok pula. Bila nak pakai formula yang B tu? Laju juga. Sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian, okey fine, dari permukaan bumi, berapa laju? Dia cerita tentang laju. Jadi, kita tengok. Ini objek kecil ke objek angkasa? Ni ialah objek angkasa ataupun berkaitan dengan graviti. Yang tadi, yang apa bola ataupun kereta tadi itu tidak ada kaitan dengan graviti. Jadi ini ialah objek yang berkaitan dengan graviti. Jadi kita terpaksa gunakan formula nombor 7 kerana dia ada berkaitan dengan graviti. Okey, saya suka V kuasa 2 sama dengan GM over R. Saya simpan dulu dia punya punca kuasa 2. Tak ada masalah, sama sahaja. Okey, macam biasa G 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 darab dengan G same. G same bumi berapa tu? 5.97. Okey, 5.97 kali 10 kuasa 24. Okey, bahagi dengan R. Sekarang ni nampak kenapa saya highlight warna kuning? Ketinggian 700 km. Sebab kita kena alert dengan perkataan ketinggian. Kita tak berminat dengan ketinggian. Kita berminat dengan R, jejari orbit. Jadi kita kena tambah 700 km. 700 km. Tambahlah dengan jejari bumi. 6.37 kali 10 kuasa 6. 6.37 kali 10 kuasa 6. Ataupun kalau tak confident nak tulis macam ni, boleh je 0.000. Okey, itu sahaja. Dah. Bila dah dapat jawapan, jangan lupa punca kuasa 2 kan jawapan awak. Seharusnya jawapan awak ialah 7,504.82. ms negatif 1. Lajunya. Okey, jadi kita nak guna formula ni bila? Bila ada cerita tentang laju dan dia berkaitan dengan objek angkasa. Okey. Gitu. Itu level 2 punya cerita. Okey, level 2 ada A, ada B. Ayat soalan. Okey. Sebuah satelit perlu dihantar untuk berada pada ketinggian 36,000 km dari permukaan bumi. Tentukan laju linear supaya dapat kekal berada dalam orbit pada ketinggian tersebut. Nampak? Ada tak cerita pasal laju? Yes, ada laju. Ni laju. Ni cerita pasal apa? Angkasa dan graviti. Bukan objek yang kecil. Jadi, nak tak nak kita kena guna V kuasa 2 sama dengan GM over R. Okey. Sama je cerita dia. G 6.67 kali 10 negatif 11 apa semua tadi tu. Darab dengan okey, G same apa tu? G same bumi. 6 kali 10 kuasa 4. Okey. Nampak? Bahagi dengan okey, R. Nampak tak ada sebut tu ketinggian. Kena tambahlah juga 36,000 kilometer. Nampak? Tambah dengan 6.4 kali 10 kuasa 6. 6400 000. 1, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Nampak? Kalau tak confident nak menggunakan yang kali 10 kali 10 kuasa tu lah bentuk piawai. Okey, boleh. Tak ada masalah macam ni. Jadi kita akan dapat jawapan. Lepas tu jangan lupa punca kuasa 2 kan jawapan kita. Atau macam inilah kan cerita. Okey, so jawapan dia ialah 3072.24 ms negatif 1. Okey. Tu contoh. Level 2. Bila nak guna level 2? Bila ada laju. Nampak? Dan bila ada laju, ada dua. Satu objek yang kecil, kita akan pakai formula A. Satu lagi objek angkasa, kita pakai B. Nampak? Simple sahaja. Okey, kita tengok lagi. Level 3. Bila nak pakai level 3? Okey. A ni V2 pi R over T sebenarnya bukan. Belum lagi ni. Bila ada tempoh.
Sebenarnya V2 pi R over T ini bukan formula untuk level 3. Ini kita kena kembangkan lagi sebenarnya. Okey, kita tengok balik. Formula yang kita dapat V kuasa 2 sama dengan GM over R. Nampak? Ini yang formula nombor 2, level 2. Cerita dia ialah nombor 5 ni dia tak bagi formula sebenarnya. Dia cuma bagi intro sahaja. Di mana V ialah 2 pi R over T. Ni V. 2 pi R over T kuasa 2 sama dengan GM over R. Nampak? Ini je yang dia bagi dekat formula nombor 5 tu. Belum formula yang sebetulnya lagi. Jadi kita kembangkan dulu. 2 kuasa 2, 4. Pi kuasa 2, pi kuasa 2 lah. R kuasa 2, R kuasa 2 lah. T kuasa 2 pun T kuasa 2. Sebab kita dah buang kurungan, kuasa 2 dah hilang. GM over R. Okey, dalam matematik kita tak suka duduk ada benda kat bawah. Kita nak dia sebaris. Jadi T bawa naik atas sana, R bawa sini. Jadi 4 pi R pi kuasa 2. Okey. 4 pi kuasa 2, R bawa naik atas. So R kuasa 2 bawa lagi R jumpa dia dapat R kuasa 3. Sama dengan T bawa ke sana, G, M dan T kuasa 2. Jadi inilah formula untuk level 3. Okay. Jadi saya tulis formula tu kat atas ni. 4 pi kuasa 2, R kuasa 3 sama dengan GMT kuasa 2. Ini sebenarnya formula untuk level 3A. Bukan yang dalam senarai tu. Dalam senarai tu dia nak suruh kita kembangkan sebenarnya. Okey, tak apa. Yang penting bila nak pakai ni? Bila ada tempoh. Bila ada tempoh terus tengok. Okey, contoh. Ini formula tadi. Bulan mengelilingi bumi sekitar 27 hari. 27 hari itu telah menunjukkan tempoh. Sebab 27 hari ataupun 2.4 kali 10 kuasa 6 saat pada jarak 384,000 km dari bumi. Berdasarkan maklumat hitung jisim bumi. Okey, kita macam mana kita nak tahu kita kena pakai formula ni? Sebab dia ada sebut tempoh dekat situ. Jadi, ambillah formula 4 pi kuasa 2. Okey, R kuasa 3. Mana R kuasa 3? Kita punya pada jarak 384. 384 000 kilometer tambah lagi 000. Okey. Dari bumi. Jangan lupa kuasa 3. 4 pi kuasa 2, R kuasa 3. Sama dengan. Nampak? G. G yang tadi itulah. 6.67 kali 10 negatif 11. Okey. Tak boleh kita letak 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. G. M. Jisim bumi nak cari. Dan T kuasa 2. T kuasa 2 kita letaklah tu 2.4 kali 10 kuasa 6 saat. Jangan lupa kuasa 2 lepas tu. Ramai lupa kuasa 2 selepas tu. Tak muat. Okey, tak apa. Jadi nak tunjukkan bahawa kita kena pakai formula ni bila ada perkataan tempoh. Jadi kalau awak nak kira, boleh kita bagi tahu jawapan dia. Jawapan dia jisim diminta jisim apa? Jisim bumi adalah 5.8. Lebih kurang lah kali 10 kuasa 24 kg. Okey. Nampak? Kita kena guna formula ni. Okey, next. Sebuah planet berada pada jarak 8 kali 10 kuasa 10 meter dari matahari. Okey, jika jisim matahari adalah 2 kali 10 kuasa 30 kg, berapa tempoh orbit? Berapa lama masa yang diambil untuk mengelilingi matahari? Ada tak disebut tempoh? Yes. Bila dia ada sebut tempoh, terus masuk ke level 3. Inilah formula dia. Nak buat macam mana kan? Nampak susah kan? Okey, tak apa. Kita buatlah sama-sama. Okey, 4 pi kuasa 2. Tekan kalkulator 4 pi kuasa 2. R, berapa jarak dia? 8 kali 10 kuasa 10. 8 kali 10 kuasa 10. Okey, jangan lupa kuasa 3. Nampak? Kalau nak tekan kalkulator, buatlah kurungan. Gedebuk-gedebuk macam ni. Buat kurungan. Sama dengan GMT kuasa 2. G 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Okey.
GSIM dia 2 kali 10 kuasa 30. 2 kali 10 kuasa 30. T kuasa 2. Nampak? Jadi pindahkan semua duduk bawah. Kita akan dapat T kuasa 2. Dan jangan lupa punca kuasa 2 kan jawapan kita. Kita akan dapat T sekitar 1.23 kali 10 kuasa 7 saat. Semua ini dalam unit SI. Sebab tu kita ubah kepada meter dan saat. Nampak? Okey. Itu yang seterusnya. Itu yang 3A. Okey. Ada 3B. Okey. Bila nak pakai 3B? Sama juga. Dia ialah level 3. Level 3 ialah hukum Kepler. Dia ada tempoh. Ada tempoh. Tapi ini yang menyelamatkan keadaan. Ada dua objek ataupun dua situasi mengorbit pusat yang sama. Ada dua situasi ataupun dua objek mengorbit pusat yang sama, kita dah tak payah pakai formula ni. Kita cuma ambil dia punya sebahagian. R kuasa 3 dan T kuasa 2. Sebab tu formula kita. Okey, T kuasa 2 bahagi dengan R kuasa 3. Ataupun terbalik pun tak ada masalah. R kuasa 3 bahagi T kuasa 2. Tak ada masalah. Untuk objek yang pertama sama dengan T kuasa 2 per R kuasa 3 untuk objek yang kedua. Okey. Contoh, stesen angkasa lepas mengorbit bumi pada jejari 42,500 km. Mengambil masa. Nampak tak dia bagi tempoh? Yes, dia bagi tempoh. 90 minit. Tiba-tiba ada pula ayat tambahan. Sebuah satelit dilancarkan supaya berada pada jejari 60,000 km. Berapa tempoh dia? Sekarang ni ada dua objek kan? Satu ISS, satu lagi satelit. Dan apakah persamaan dia? Mengorbit pusat yang sama. ISS mengorbit bumi. Satelit juga mengorbit bumi. Jika ada dua objek itu mengorbit pusat yang sama, kita boleh terus guna Kepler. Tak payah lagi guna formula yang panjang-panjang ni. Jadi, satu ISS, satu lagi satelit. Apa yang sama kedua-dua mereka? T kuasa 2 per R kuasa 3. T kuasa 2 satelit, R kuasa 3 satelit. Nampak? Dia ambil ini je. R kuasa 3, T kuasa 2. Kita ambil sini je sebenarnya. Okey. So, ISS punya, dia kata apa tu? Jejari orbit. Mengambil masa 90 minit. Alright. 90 minit kuasa 2. Kepler. Kepler ni, dia punya special ialah tak perlu tukar unit. Ni Kepler tidak perlu tukar unit. Tidak perlu tukar unit. Kalau dia bagi dalam minit, guna sahaja minit. Tu, pada jejari 42,500 km bahagi dengan 42,500 km. Tak perlu nak tukar kepada meter. Guna sahaja kilometer. Tapi kuasa 3 lah, jangan lupa. 90 minit. Okey, kilometer. Alright. Lepas tu sebuah satelit dilancarkan berada 60 km. Okey, 60,000. 60,000. Kilometer kan? Sama dengan kilometer? Okey, sama. Okey. Kita nak cari berapa tempoh dia kan? T kuasa 2. Nampak? Jadi kita selesaikan dengan cara matematik yang biasa. Ni bawa ni atas kan? 90 kuasa 2 darab dengan 60,000 kuasa 3 bahagi dengan 42,500 kuasa 3. Jangan lupa punca kuasa 2 kan selepas itu. Seharusnya T kita akan dapat 151. Saat ke minit? Sebab 90 tadi ialah minit. Kita kekalkan. Dan 151 jawapan akhir kita ialah ni minit juga. Okey. Gitu. Okey, seterusnya. Ada lihat contoh soalan? Okey, kita padam. Ni Kepler. Kepler dia memudahkan balik level 3. Level 3 ni susah sikit. Tapi bila masuk Kepler, dia dah mudah balik. Okey, bumi mengambil masa 365 hari. Nak mengelilingi matahari pada jejari putaran. Nampak tak dia bagi 365 hari. Maknanya dia bagi tempoh. Confirm level 3. Cuma level 3 tu yang mana? Yang susah ke yang senang? Kepler. Kepler senang. Jadi kita tengok. Dia bagi bumi. Lepas tu dia bagi matahari. Dia bagi matahari pula. Dia bagi bumi. Lepas tu bagi Zuhrah. Apakah persamaan bumi dengan Zuhrah? Bumi dengan Zuhrah, dua objek mengorbit pusat yang sama. Dia mengorbit siapa? Bumi mengorbit matahari.
planet Zuhrah juga mengorbit matahari. Bila dia mengorbit pusat yang sama, kita ambil R kuasa 3 dengan T kuasa 2. So, T kuasa 2 per R kuasa 3 untuk bumi adalah sama dengan T kuasa 2 per R kuasa 3 untuk Zuhrah. Sama. Nampak? Dia jadi senang. Daripada formula ni, kita cuma ambil ini je. R kuasa 3 dengan T kuasa 2. Kenapa 4 pi kuasa 2 GM tak ambil? Sebab 4 pi kuasa 2 GM ini semua ialah constant. Okey, malar. Tak berubah. Okey, kita ambil yang berubah je lah. Okey, kita tengok lagi. Okey, bumi mengambil masa 365 hari. So, masa kita 365 hari. Jangan lupa kuasa 2. Okey, pada jejari putaran 150,000 kilometer, tak apa, kita boleh simpan kuasa 3. Sama dengan berapa jejari? Okey, tak apa. Okey, 224 hari. 224 hari, kuasa 2 planet Zuhrah. Berapakah jejarinya? Kuasa 3 jangan lupa. Okey, jadi selepas kita kira, ni pindah ni atas, ni pindah sana dan sebagainya. So, R kita akan dapat 1083,248. Ni yang jawapan yang saya dapat lah. Sebab kita ini dalam kilometer, kita kembalikan jawapan kita dalam kilometer juga. Okey, 1 juta kilometer awak. Itulah planet Zuhrah daripada matahari. Okey. Dah, itu sahaja. Jadi, kita tengok ada perkataan tempoh, kita tahu itu ialah level 3. Okey. Jadi, sebagai kesimpulan untuk level 3 ni, bila nak pakai formula yang susah, bila nak pakai formula yang senang. Level 3 kita ada tadi apa? 4 pi kuasa 2, R kuasa 3 sama dengan GMT kuasa 2. Okey. Satu lagi ialah Kepler. T kuasa 2 per R kuasa 3, T kuasa 2 per R kuasa 3. 1, 2, 2. Okey. Bila nak pakai yang susah, bila nak pakai yang senang? Kedua-dua ni apa yang sama dia? Semua ada tempo. Okey, cuba tengok contoh soalan. Planet Zuhrah mengorbit matahari. Tentukan formula. Nak pakai mana? Planet Zuhrah mengorbit matahari, bla 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 bla. Hitung tempoh orbit planet Zuhrah. Tempoh, jadi kena pakai formula level 3. Okey. Tapi nak pakai yang mana satu? Planet Zuhrah mengorbit matahari, bla 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 bla. Hitung tempoh planet orbit Zuhrah. Macam sama nampak yang saya highlight warna kuning, planet Zuhrah. Hitung tempoh orbit. Ini pun sama juga. Hitung tempoh orbit. Yang pertama ini, kita pakai formula ni. Yang first ni, kita pakai formula yang susah ini. Kenapa? Sebab dia cuma ada satu objek sahaja, iaitu planet Zuhrah. Manakala yang bawah ini, kita boleh guna Kepler. Sebab apa? Mula-mula dia bagi planet Zuhrah mengorbit matahari. Bumi mengorbit matahari pada jejari orbit. Nampak tak? Dia bagi kawan dia. Ada dua situasi mengorbit matahari yang sama. Okey, that's why kita boleh guna Kepler. Itu sahaja nak kenal. Level 3. Bila nak guna Kepler, bila nak guna formula yang susah ni. Okey. Dah. Dah senang kan? Okey, kesimpulan dia, bila nak pakai level 1, bila tidak ada laju, tak ada tempoh. Tengok soalan tu. Ada laju tak? Tak ada. Ada tempoh tak? Tak ada. Level 1. Bila nak pakai level 2, ada laju. Level 2 ada belah atas, ada belah bawah. Bila nak pakai belah atas, bila objeknya kecil. Nak pakai yang bawah ni, bila ada kaitan dengan graviti ataupun objek angkasa. Dan bila soalan tu ada tempoh, terus kita guna level 3. Nak pakai yang susah ke? Ni bukan ini ya. Bukan yang ni. 4 pi kuasa 2 R kuasa 3. Ini sebenarnya level 3. Okey, nak pakai yang ni ke nak pakai bawah? Tengok. Kalau ada dua objek, dia bagi Kepler. Kalau dia bagi satu objek je, ada tempoh satu objek, yang ni lah. Alright, jom kita try sama-sama. Apa? Ingat semula, tak ada laju, tak ada tempoh, objek kecil, objek angkasa. Alright, satu objek, dua objek. Okey. Mari kita tengok. ISS sedang mengorbit bumi pada ketinggian 400 km dari permukaan bumi. Tentukan laju linear ISS. Okey. Kita ada dua je nak cerita ni. Laju, tempoh. Sekarang ni tanya, ada tak dia sebut laju? Ada. Tentukan laju linear ISS. Ada tak dia sebut tempoh? Tak ada. Maknanya dia sebut laju. Dia tak sebut tempoh. Jadi laju level 2. Nak pakai formula mana? Formula daya memusat ke formula yang ada kaitan dengan graviti?
So, kita pakai formula yang ada kaitan dengan graviti sebab ISS. Okey, jadi V kuasa 2 sama dengan GM over R. Nampak? Itu sahaja. Okey. Ada laju, objek angkasa, jadi V GM over R. Nampak? Jadi kalau kita kira, kalau kita kira soalan ni, seharusnya kita akan dapat 7669.3 meter sesaat. Okey. Ataupun 7.67 kilometer sesaat. Nampak? Ni, kita 1, 2, 3. Okey. Kilometer sesaat. Bayangkan 1 saat dia boleh bergerak sehingga 7 kilometer. Jauh 7 kilometer. Okey, nampak? Dah tahu dah. Ni laju ke tempoh? Okey. Sebutir penyumbat getah berjisim 0.3 kg diikat pada satu benang dan diputarkan dengan laju linear. Hitung daya. Okey, ada tempoh tak? Tempoh tak ada. Ada laju? Yes, ada laju. Jadi, kita pakai level 2. Level 2 yang mana satu? Yang memusat ke yang ada graviti? Ni ialah objek kecil. Tak ada kaitan pun dengan graviti. Jadi kita gunakan yang ada daya memusat ataupun pecutan memusat. Tengoklah dia minta apa. Okey. Hitung daya yang bertindak, daya memusat. Kita pakai mv kuasa 2 over R. So, F sama dengan mv kuasa 2 over R. Alright. Hitung daya kan. Okey, jisim berapa tadi? 0.3 darab dengan laju dia 10 kuasa 2 bahagi dengan dia punya panjang 1.5. Okey, seharusnya jawapan awak ialah 20 Newton. Okey. Nampak? Senang. Okey, kita tengok lagi cerita. Satelit geopegon mempunyai tempoh. Ada tempoh. Confirm level 3. Yang sama dengan tempoh putaran bumi 24 jam. Tentukan jejari orbit satelit geopegon. Nak pakai yang mana? Ada berapa objek ni? Satu objek sahaja. Okey, dia mengorbit bumi. Kalau boleh bagi ada 2 satelit yang lain, itu barulah kita boleh guna Kepler. Tapi sebab ada tempoh level 3 dan satu objek sahaja. Jadi kenalah guna 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 sama dengan GMT kuasa 2. Masuklah satu-satu. 4 darab dengan pi kuasa 2. Okey, R kuasa 3. R dia berapa? Satelit geopegon mempunyai tempoh orbit yang sama dengan itu jejari orbit. Dia nak cari R lah. R kuasa 3 sama dengan G. 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Jisim bumi 5.97 kali 10 kuasa 24. Nampak? T kuasa 2. Allahu Akbar. Kenalah tukar dalam saat. 24 jam darab dengan berapa 60 minit darab dengan 60 saat. Lepas tu jangan lupa kuasa 2. Dia. Lepas kira ni pindahlah bawah kan. Dapatlah R sama dengan R sama dengan kalau kita kira. Okey, tak apalah kita kira pelan-pelan sebab saya ada bagi jawapan lebih kat situ. Okey, 4 pi kuasa 2 R kuasa 3, nak cari R kuasa 3 sama dengan yang ni kalau kita kira sepatutnya masa ni T dapat 86,400 saat. Ni kalau kita ubah. Jadi kita akan dapat R kuasa 3 kalau kita dah pindah-pindahkan semua. Okay, R kuasa 3 ialah 7.5295 kali 10 kuasa 22. Jadi kita punca kuasa 3, saya dapat R sama dengan 4.2227 kali 10 kuasa 7 meter. Semuanya kena tukar dalam unit SI. Ni, ini unit SI. Kepler je tak payah tukar unit. Okey. Tu kata kalau yang level 3 satu objek dia jadi susah. Tapi kalau level 3 yang 2 objek dia mungkin jadi senang balik sebab Kepler. Seekor gajah berjisim 540 kilo. Okay, kita tengok contoh soalan. Gajah berjisim 540 kg berada atas permukaan bumi. Apakah daya graviti yang bertindak antara gajah dengan bumi? Okey, tanya dulu. Ada tempoh tak? Tak ada tempoh. Ada laju tak?
Tak ada laju. Ini soalan level 1. Tak ada laju, tak ada tempoh. Level 1, daya graviti ataupun pecutan graviti. Nampak dia minta apa tu? Daya. Daya F sama dengan G/m/r kuasa 2. Okey. Tak apa, kita kira. 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. G. M besar. M besar berapa? M bumi lah. 5.97 kali 10 kuasa 24. Kan? Lepas tu jisim gajah 540 kg. Okey. Bahagilah dengan, sebab dia duduk dekat permukaan bumi, kita ambil jari bumi lah. 6.37 kali 10 kuasa 6 kuasa 2. Okey. Bila kita kira, seharusnya kita akan dapat 5299.26 Newton. Okey, dia lebih kurang ni lah. 540 kg darab dengan 9.81 graviti bumi, pecutan graviti bumi. Lebih kurang lah jawapan dia. Okey. Padam. Tengok lagi. Kenal pasti tahap soalan. Jejari orbit bumi mengelilingi matahari. Okey. Dan tempoh orbit bumi adalah 1 tahun. Nampak? Dia bagi tempoh. Confirm level 3. Sebuah planet R dijumpai mengorbit matahari dalam masa 5 tahun. Ada 2 objek lah pula kan. Jadi ada tempoh level 3. Dan ada 2 objek mengorbit pusat yang sama sebab dua-duanya bumi mengorbit matahari. Okey, planet R juga mengorbit matahari, ada 2 objek. Maka kita guna Kepler. T kuasa 2 over R kuasa 3 untuk bumi sama dengan T kuasa 2 over R kuasa 3 untuk planet R. Nampak? Gantikan sahaja, seharusnya jawapan kita ialah 4.386 kali 10 kuasa 11. Mana? Ada jawapan tak? 4.39. C lah jawapan dia. Alright. Next. Kenal pasti tahap soalan. Tentukan laju linear. Ada laju. Ada tempoh tak? Tak ada tempoh. Jadi laju level 2. Level 2 yang mana? Daya memusat ke yang ada kaitan graviti? Dah bumi dengan bulan adalah kaitan dengan graviti. Jadi kita guna laju linear. V kuasa 2 sama dengan Gm over R. Nampak? Nak cari V, G dah tahu. M. Okey. Ni seronok. Okey. G 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. M. M yang mana? Bumi jisim dia 6 kali 10 kuasa 24. Bulan jisim dia 7.35 kali 10 kuasa 22. M dekat sini cuma 1 sahaja. Okey. Jawapan dia simple sahaja. Kita Gm besar M kecil over R kuasa 2. Ni daya. M besar ialah pusat. M kecil ialah yang bergerak. Yang mengorbit. Sebab tu daya memusat F M V kuasa 2 over R. Yang kecil. Sebab dia yang bergerak. Sekarang ni formula untuk kita Gm besar. M besar ialah M pusat. Antara bumi dengan bulan, siapa yang pusat? Bumi lah. Bulan mengorbit bumi. Jadi bumi ialah pusat. Jadi kita ambil jisim bumi. 6 kali 10 kuasa 24. Kena faham yang tu. Okey. Bahagi dengan R. Mana R? 384. 384 000 meter. Okey. So kita akan dapat V. Jangan lupa punca kuasa 2. 1020.876 ms. Negatif 1. Itu laju bulan mengorbit bumi. Okey. Kenal pasti tahap soalan. Ada laju, ada objek angkasa. Kita pakai formula nombor 2. Okey. Nampak? Senang. Laju je. Laju tempoh. Kenal pasti tahap soalan. Sebuah satelit berada pada jejari orbit sedang mengorbit bumi dalam tempoh. Yes, dia bagi tempoh. 90 minit. So, ada tempoh.
Jika satelit tersebut dibawa ke orbit yang lebih tinggi berjejari, maknanya dia dah elok pada jejari orbit 6670 90 minit. Sekarang dia dibawa ke orbit yang lebih tinggi 7870. Ada dua objek ke? Masih lagi satu objek. Tapi ada dua situasi. Satu dia dekat 6670, satu lagi dibawa ke 7870. Mana seolah-olah satelit yang lain lah. Ada dua situasi yang berbeza. Jadi ada tempoh level 3, ada dua objek ataupun dua situasi mengorbit bumi yang sama. Jadi kita pergi kepada Kepler. Okey. Itu sahaja. Senang kan? Okey. Jadi semoga perkongsian ini membantu dan boleh terus untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kegravitian. Sekian, terima kasih.